Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Kepada sesiapa yang masih baru dalam channel ini, saya mengucapkan selamat datang. Dan kepada sesiapa yang dah subscribe dan juga dah tekan loceng dekat sebelah kanan dia tu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa menyokong channel ini daripada awal sampailah sekarang. Korang tahu tak berapa kos untuk buat sebiji rumah semai yang macam ni? Kalau korang nak tahu, jom stay dalam video ini sampai habis. So dalam video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda tentang rumah semai. Apa itu rumah semai, macam mana kami buat rumah semai ni, bahan apa yang kami pakai, apa barang-barang yang diperlukan untuk buat rumah semai, saya akan tunjukkan dalam video ini. Saya akan kongsikan kepada anda semua. Okay, first of all kita kena tahulah apa itu rumah semai. So rumah semai ni adalah tempat untuk kita semai anak-anak pokok sebelum kita transplant dalam polybag lah. Antara pokok-pokok yang kita kena semai adalah pokok terung, pokok cili dan sebagainya lah. Macam pokok timun kita tak semai sebab kita drop terus anak benih dalam polybag. Kenapa kita memerlukan rumah semai ni? Yang pertamanya adalah sebab kita tak nak bagi serangga-serangga daripada luar untuk menyerang anak pokok kita. Sebab anak pokok kita ni sangat-sangat lemah pada waktu sekarang. So kalau kata kita kena serangan daripada awal, memang pokok kita tak boleh nak tahan lah. Sebab tu dinding-dinding rumah semai ni dibuat daripada jaring-jaring halus yang serangga tak boleh nak menembusinya. Untuk masalah thrips ke, hama-hama ke, whitefly ke, insya-Allah tak akan ada kalau semai anak pokok dalam rumah semai. Sebab yang ketiga adalah untuk membuatkan anak pokok kita ni kena cahaya matahari daripada pagi sampai ke petang. So kalau kata kita semai dekat bawah bumbung rumah kita ke apa semua, so cahaya tu mungkin tak kena waktu pagi ataupun mungkin tak kena waktu petang. Tengah hari sure lah tak kena sebab kita bawah bumbung. Dekat dalam rumah semai ni daripada pagi sampai ke petang boleh kena cahaya matahari. So anak pokok kita memang memerlukan cahaya matahari yang cukup untuk tumbuh saran mereka. Okey, kalau kata kita nak buat rumah semai ni, boleh ke kalau kita nak buat rumah semai ni dekat mana-mana je? Tak, sebenarnya kita ada spek tempat untuk kita bina rumah semai kita. Rumah semai kita ni kita kena bina dekat kawasan yang boleh kena cahaya matahari daripada awal sampai ke petang, daripada pagi sampai ke petang. Kalau kata kawasan yang kita nak bina rumah semai tu terlindung dengan pokok yang besar ke ataupun apa-apa, so akan ada jadi masalah untuk anak pokok kita nanti di kawasan-kawasan yang terlindung tu. So kalau boleh daripada cahaya pukul 7 pagi sampai ke 6.30 petang ke 7 petang, kita perlukan cahaya tu. So anda perlu betul-betul cari tempat yang sesuai untuk anda bina rumah semai anda nanti. Jangan main taram je, nanti anda bazirkan duit sebab bina rumah semai ni tapi anak pokok kita tak begitu cantik. Okey, so sekarang saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kami buat rumah semai ni, apa bahan-bahan yang kami perlukan. So kalau kata anda nak buat rumah semai macam ni, macam tu lah lebih kurangnya. Ataupun anda mesti lagi kreatif sebab kami buat rumah semai ni dengan kepandaian kami sendiri, ikut suka kami. So ini mungkin bukan spek yang sebenar lah, tapi bolehlah nak tunjuk-tunjuk sikit kepada anda supaya anda dapat idea lah macam mana nak mengubah benda ni. Okey, untuk bahan yang pertama, ini dia, tiang konkrit. Tiang konkrit ni adalah tiang konkrit 3x3. Okey, 3 inci kali 3 inci. So harganya dalam RM10 ke RM11 sebatang. Ini yang sirimnya, bukan yang tiang pagar yang biasa ni. Kalau yang sirim ni, dia jatuh pun tak pecah. Ini nak tebuk lubang ni pun bukan main susah lagi nak drill. Serius tak. Yang ni kami memerlukan 9 batang. Kami gunakan 9 batang untuk rumah semai yang berukuran 12 x 24 kaki. Okey, bahan binaan yang kedua inilah besi batten. Besi batten ni diperlukan untuk kita buat rak, untuk kita buat palang. Okey, macam ni. Palang ni pakai dengan besi batten juga. Palang lintang dan juga palang yang lurus ni. Ini memakaikan besi batten yang sama. Ini memerlukan lebih kurang dalam 31 batang. So satu batang jatuh kepada lebih kurang hampir juga RM10.50 ataupun ke RM11. Tapi yang ni yang tebalnya bukan yang nipis punya tu. Yang ni yang tebalnya sebab tu harga dia dalam RM11 untuk 19 kaki lebih. Okey, bahan binaan yang ketiga inilah kayu untuk support batang tengah kita ni. Kalau kata kita tak ada batang kayu ni ataupun batang support ni, mungkin kita punya kita punya rumah semai akan senang tumbang. So kalau ada support ni, besi tu tahanlah sikit. Ni kayu untuk kita buat kaki rak. Kayu ni kami pakai kayu getah tepi kebun je. So free je lah. So yang seterusnya anda perlukan kayu ni, kayu 2 inci kali 1 inci ni, untuk kita buat lintang ni lah. Kalau kata anda nak pakai besi pun boleh juga. Kalau pakai kayu murah sikit. Kayu ni dalam 3 ke 4 ringgit je sebatang.
Okey, seterusnya kita perlukan kayu ni, kayu untuk kita kapitkan net kita dengan simen kita ni. Lepas tu kami pakai ni untuk lekatkan kita punya plastik UV lah. So kat sini kami stapler gun je. Kalau anda nak lebih bagus, anda boleh pakai besi dan anda pakai clip je. So itu lagi bagus lah. So kami tak tahu nak cari kat mana, so kami pakai ni je lah untuk alternatif. Okey, ini bahan yang penting. Anda perlukan plastik UV. Plastik UV ni dia datang dengan 24 kaki. So kami ambil 6 meter untuk buat satu bumbung ni. Okey, kalau anda boleh tengok kat sini, kami boleh pakai jaring yang kecil lubang dia ni. Kenapa kami pakai jaring yang macam ni? Kenapa kami tak pakai terus plastik tutup? Sebab kalau kita pakai plastik, bila tengah hari dia akan panas sangat dalam rumah semai ni. Lepas tu kita punya anak pokok akan melecur, akan cepat layu, dan air dekat dalam kita punya media pun akan cepat kering. Tapi kalau kita pakai ni, so udara yang panas tu boleh keluar, so ada perudaraan, so anak pokok kita tak ada lah cepat layu. Okey, untuk pintu ni kami pakai rangka yang lama je. Kami buka papan-papan dia, lepas tu kita orang letak net tu dekat situ lah. So jimat lah kos kat sini. Kami pakai pintu yang lama je. So kalau kata anda tak ada pintu, anda boleh buat pintu zip ke apa ke, ikut suka anda lah macam mana nak buat. Okey, last kali anda perlukan netting ni. Netting ni kami pakai 50% je. So apa fungsi netting ni? Netting ni adalah untuk kita tapis cahaya matahari supaya tak terlalu panas dan tak terlalu terik sangat untuk anak pokok kita. So anak pokok kita tak memerlukan cahaya yang terlalu banyak pun untuk tumbuh sarang mereka. So kita perlukan netting ni untuk tapis lah. Okey, bahan yang last sekali anda perlukan tray takung ni. Tray takung ni kalau anda cari kat Long One ke ataupun dekat Happy Home ke apa semua, ada je ni jual dalam RM10 je satu tray ni. Tray ni apa fungsi je? Untuk kita letak anak pokok kita atas ni, ataupun kita nak buat rendaman air ke apa semua, senang. Just kita jirus je dekat dalam ni biar takung, lepas tu pokok kita boleh serap lah. Demikianlah semua bahan-bahan yang diperlukan untuk buat sebiji rumah semai macam ni. Sebiji macam ni lah. So andai kata anda nak buat macam lain, mungkin lain lah cara dia. So berapakah kos untuk buat sebiji rumah semai macam ni? So saya dah kira semua dengan bahan-bahan apa semua yang kita perlukan. Untuk buat sebiji rumah semai macam ni memakan harga tak sampai pun RM1000. So dalam 950 ke 1000 lah, dekat lah. So kalau kata anda ada lebih sikit, buat benda penambahan lebih sikit, pakai besi ke apa ke, mungkin dia akan melonjak sikit lebih daripada RM1000 lah. 1000 lebih sikit je macam tu. So tak mahal pun sebenarnya buat rumah semai yang bersaiz 12 kaki kali 24 kaki ni. Murah je untuk RM1000 tu lah. So dalam rumah semai ni boleh menempatkan dalam 48 tray kecil. So 48 tu kalau kata darat dengan 100 lubang, dah jadi 4800 anak pokok untuk satu-satu masa. 4800 pokok tu untuk satu level je. Anda kata kalau kata saya pergi letak dekat bawah ke, atau saya buat staking lagi satu ke, so dia memang boleh pergi sampai ke 5000 ke 6000 ke, boleh pergi lagi. So berbaloi tak kita buat rumah semai yang besar macam ni. So sekian saja video untuk kali ini. Saya harap ianya bermanfaat kepada anda tentang rumah semai. So anda adalah idea sikit-sikit macam mana anda nak buat rumah semai anda. Rekalah sebaik mungkin. Janganlah bagi dia tak kukuh dan dia akan roboh, tu akan merugikan anda sendiri. Binalah di tempat yang sepatutnya. Jangan bina bawah pokok apa semua. So itu akan merencatkan pertumbuhan anak pokok anda. Salam jumpa dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.